أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah untuk mengisi kekosongan yang ada ni, kita sambung balik hadis. Baru ni berhenti setakat mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Masuk pada hadis yang seterusnya. Sama kat surah. Hadis yang seterusnya apa? Hadis yang seterusnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubira al-mayt atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhir an-nakir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila si mati dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam legam lagi biru matanya, salah satu di antaranya disebut dengan munkar dan dengan satu lagi disebut dengan nakir. Hadis ini panjang juga, jadi baca 2-3 baris kita hurai. Baik, yang pertamanya hadis ini diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni hadis-hadis yang sebelum ni banyaklah kita bercerita tentang perihal kehidupan dia di zaman Ashabus Suffah, waktu keislaman dia. Cari Nabi, datang daripada jauh cari Nabi, memeluk Islam, kehidupan di zaman Ashabus Suffah, peranan dia dalam menyampaikan hadis sebelum-sebelum ini cerita. Kehidupan Abu Hurairah di zaman Sayyidina Umar, peranan dia waktu Sayyidina Osman dikepung oleh geng-geng pemberontak. Di zaman pemerintahan Ali, nak lantik dia menjadi gubernur di Madinah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada zaman Muawiyah juga nak dilantik menjadi gubernur di Madinah. Itu di antara watak-watak yang kita pernah ceritalah tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyaklah kalau masih ingatlah. Cuma teringat ada satu riwayat tentang Abu Hurairah ni, hadis yang diriwayatkan oleh dia sendiri. Saya rasa boleh kongsi kisah ni untuk kita nampak ataupun merasakan tentang nikmat Islam dan iman yang kita dapat ni besar sebenarnya. Dan dia bukanlah berkebetulan lahir-lahirnya kita ni kerana mak ayah kita ni Islam, tak berkebetulan. Ini kerana pilihan Allah. Di dalam satu riwayat, Abu Hurairah kata, kuntu ud'u ilal Islam ummi wahiyya musyrikah. Kata dia, satu hari ketika mana aku ni peluk Islam, ibu aku ni dalam keadaan musyrik lagi. Mak aku ni dalam keadaan musyrik. Kemudian bila mana aku dalam keadaan Islam, ibu aku ni dalam keadaan musyrik, maka tiap-tiap kali aku jumpa, tiap-tiap kali itulah aku seru dan jemput ibu aku ni supaya peluk Islam. Tiap kali ajak, tiap kali seru, tiap kali itulah ibu aku menolak dalam hal tak nak. Tak nak. Sampailah satu masa, hari ni aku jumpa lagi, kata Abu Hurairah. Kemudian aku seru lagi. Tapi hari ni lain macam. Ajak peluk Islam, seru, dia ibu aku ni bukan hanya sekadar tak nak, bahkan jadi marah pula. Sebelum-sebelum ni dia ajak tu tak nak begitu je.
Jadi hari ni lain macam. Tak nak dia ni sehingga timbul kemarahan dan marah dia pada waktu itu sehingga mencerca Nabi SAW. Ya mungkinlah kerana menyangka Nabi menjadi peranan besar untuk mempengaruhi anak dia ni supaya tukar agama ke macam, sehingga mencerca Nabi. Dan dalam riwayat tu tak disebutlah apa yang perkataan cerca baginda itu. Cuma Abu Hurairah kata marah ibu aku tu sehingga sampai satu tahap mencerca Nabi SAW, menyebabkan sedihnya aku di saat tu. Sedih bukan kata tak nak tu biasalah, tapi cerca Nabi menyebabkan fa'ataitu, aku berpaling tubuh aku sehingga aku lari pergi ke rumah Nabi SAW kerana nak mengadu kepada baginda. Bila sampai di hadapan Nabi, Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, dia cerita balik macam tadi, aku ni tiap-tiap kali jumpa ibu aku, tiap-tiap kali itulah aku seru dia supaya dia peluk Islam, tapi dia tak nak. Hari ni jumpa lagi, ajak lagi. Kemudian sampai satu tahap marahnya dia ni, tak nak dia ni sehingga marah sampai mencerca diri Tuhan, wahai Rasulullah. Sedih Abu Hurairah cerita ni. Sehinggalah Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, boleh tak angkat tangan berdoalah kepada ibu Abu Hurairah. Dalam riwayat tu kata Nabi angkat tangan, Nabi kata, Allahumma hdi ummu abduk, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada ibu hamba-Mu ini, iaitu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah kata, bila Nabi doa ni, aku rasa suka ni, sehinggalah tak berkesempatan nak sembah ataupun nak berkata-kata apa di hadapan baginda, melainkan gembira aku di saat itu. Aku paling pula tubuh aku, kejar pula balik ke rumah kerana nak tengok keadaan ibu aku ni macam mana setelah didoai oleh Rasulullah SAW. Lalu dia mengejar balik sehingga sampai ke depan rumah. Aku dapati pintu rumah aku ni terkunci, tertutup, dan tutup pintu tu kunci daripada dalam. Dan aku menyangka marahnya ibu aku ni, mungkin sehingga sampai satu tahap tak bagi aku masuk rumah kot. Gitulah bahasa kita. Sehinggalah aku dapati berdiri di depan pintu itu, dan aku dapati ibu aku ni dengar tapak kaki aku di hadapan pintu, tapi pintu tak dibuka juga. Dan aku menyangka ibu aku marah pada aku sampai satu tahap tak bagi masuk rumah. Menyangka begitu. Sehinggalah berdiri aku di hadapan pintu sampai satu masa aku dengar jiruhan air ni jatuh seperti mana orang duk mandi ni. Maka aku menyangka tutupnya pintu ibu aku ni mungkin bukan kerana marah pada aku sangat tak bagi masuk rumah kot, mungkin ibu aku mandi kot. Jadi aku tunggulah di hadapan pintu tu sehingga sampai satu masa pintu rumah tu dibuka. Sehingga di saat itu aku lihat ibu aku dalam keadaan khimar. Khimar ni satu pakaian yang menutupi kepala dan menutupi tubuh. Dan ketika itu aku tengok ibu aku mengangkat tangan lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Angkat tangan itu. Ni simbol orang Arab lah. Orang Arab kalau kita ni tunjuk mana jalan, orang Arab akad asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucap dua kalimah syahadah. Maka Abu Hurairah kata, sukanya aku ni kerana tengok ibu aku dalam keadaan seperti itu, tak terkata apa-apa di hadapan ibu aku, melainkan fa'ata itu aku palingkan pula tubuh aku, berlari pula pergi ke rumah Nabi SAW kerana nak bagi tahu kepada baginda. Sampai di hadapan Nabi, Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memakbulkan doa Rasulullah. Ibu Abu Hurairah telah mengungkapkan dua kalimah syahadah dan aku menyaksikan dalam hal tu. Dalam keadaan gembira dia ni, bercerita pada Nabi apa semua. Bila dia cerita pada Nabi begitu, maka Nabi kata, fahamidallah, ucaplah alhamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala makbulkan doa aku, kamu kena ucap alhamdulillah. Jangan duk main huri-huri tak tahu apa bercerita ni. Di situ juga hadis ni mengajar kepada kita lah, setiap dapat perkhabaran perkara yang baik, yang membahagiakan kita, yang mengembirakan kita, didahului dengan alhamdulillah. Kemudian nak huri-huri lah. Yang penting jangan melampaui batas.
sehingga timbul kelaraan pula. Tak salah bergembira di atas sesuatu benda yang baik, tapi didahului dengan alhamdulillah. Jadi Nabi kata dah, Allah Ta'ala makbulkan doa aku. Ibu Abu Hurairah telah dikurniakan hidayah oleh Allah, maka fahamidallah, ucaplah alhamdulillah. Sebahagian besar membahaskan kerana apa Nabi tekankan dari sudut tu. Mungkin kita ni kalaulah Rasulullah, mungkin ialah benda tu dijaga oleh Allah, tapi kalau duduk pada kita orang yang doa dimustajabkan oleh Allah Ta'ala apa semua, mungkin kita doa pada orang-orang bagi tahu alhamdulillah Syekh, doa Syekh telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala begini, kita kata doa aku takkanlah Tuhan tak terima. Maksudnya setakat ni duk minta ni semua Tuhan terima lagi lah, mungkin lah David dah ada lagi. Tapi Nabi kata Allah Ta'ala terima, fahamidallah, ucap alhamdulillah. Sebab para ulama kata dia bukan kesemua apa yang dikehendaki oleh baginda dalam sepanjang hayat baginda itu dan apa yang diminta oleh Rasulullah Allah Ta'ala terima permintaan Nabi. Tak. Semua kita tahu di dalam sirah tentang Abu Talib, usaha Nabi nak mengislamkan Abu Talib itu lebih daripada berdoa, lebih daripada berdoa kepada Allah Ta'ala, lebih daripada doa lagi untuk nak mengislamkan Abu Talib. Mana usaha Nabi tu sampai ke tahap tu, tapi Allah Ta'ala tak bagi juga. Tapi itulah realiti dalam kehidupan. Kalau tengok pada sirah, kita nak suruh rasa besar dalam hal ni, kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada setiap orang. Kita rasa kadang-kadang benda tu macam kebetulan. Kita rasa tak kebetulan. Itu pilihan Allah. Di dalam sirah, orang yang banyak menolong Nabi SAW ada di kalangan orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Kalau baca sirah Rahim Maktum, orang yang merungkai perjanjian boikot kepada Bani Hashim, semua orang yang membatalkan perjanjian ni, 5 orang ni, semuanya tidak Islam. Sehingga selepas daripada peperangan Badar, Nabi kata kalau hidup lagi orang-orang yang seperti ini, aku melarang kamu untuk membunuh mereka, kerana jasa mereka besar terhadap dakwahku, kata Nabi. Tapi kesemua tak Islam. Nak kira besar jasa mereka tu, tapi ada sebahagian Allah Ta'ala tak bagi. Abu Sufyan, semua kita tahu orang yang mencetuskan peperangan awal dengan Nabi SAW. Dosa apa yang kita nak katakan kepada seseorang melainkan dalam memerangi dakwah Nabi SAW. Besar kesalahan dan kesilapan sehingga berlawan dengan Rasulullah tu. Tapi di akhir hayat dia Allah Ta'ala bagi hidayah. Patut-patut dengan dahulu cerita yang seperti itu, maknanya kehidupan berakhir dengan keadaan yang kelam. Kalaulah Abu Talib dalam hidup usaha dia ni menolong dakwah baginda, kita akan nampak hujung kehidupan dia ni adalah kehidupan yang baik. Tapi Allah Ta'ala tak bagi juga. Tapi nak cerita, kita hak dapat ni sebenarnya pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kebetulan lahir-lahirnya kita ni daripada mak ayah kita ni Islam. Allah Ta'ala dah tentu dah begitu. Nikmat yang besar. Jadi Nabi kata fahamidallah, ucaplah alhamdulillah. Dah tu. Kemudian Abu Hurairah balik, kemudian dia tengok minta balik dengan Rasulullah SAW, dan dia berdoa, minta Nabi berdoa sekali lagi supaya Allah Ta'ala jadikan Abu Hurairah dan ibunya adalah orang yang dikasihi oleh kaum muslimin, orang yang dikasihi oleh kaum muslimin. Dan Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya adalah orang yang dikasihi oleh kaum muslimin. Dan Allah jadikan Abu Hurairah nak kena dengan doa Nabi SAW dikasihi oleh kaum muslimin itu. Allah Ta'ala telah mengurniakan ingatan yang sangat ajaib kepada diri dia, sehingga dia dapat meriwayatkan hadis sebanyak 5,000 lebih hadis. Jadi bila mana rujukan yang besar dalam agama kita Al-Quran dan Sunnah, bila orang merujuk pada Sunnah, kitab-kitab hadis, tak lekanglah nak baca hadis-hadis baginda itu didahului dengan nama Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, diselang-seli dengan nama-nama orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Tapi kebanyakannya hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dia dan akan disebut sehingga akhir zaman. Nak baca hadis Nabi, an Abu Hurairah, an Abu Hurairah. Mana mungkin tak diberi ingatan yang sangat ajaib mampu meriwayatkan hadis banyak 5,000 lebih hadis.
yang perlu kok satu-satu perkataan daripada mulut baginda, kemudian nak menyampaikan, tak kurang tak tambah 5,000 lebih hadis. Tak ada ingatan yang sangat ajaib, tak boleh. Kita ni kan nak meriwayatkan hadis, rasa tak boleh kita. Orang kita suka tambah. Orang pertama cerita ke orang kedua, orang kedua cerita kat orang ketiga tu lain dah. Orang pertama cerita tu tengok orang sakit je, tapi macam nampak macam sembuh kot. Orang kedua cerita ni mati dah kawan. Dia tambah. Tu belum gem macam ikan lagi. Orang pertama kata gem macam ikan ni tak dia pagi tadi anak angkat besar ikan berat lawan dekat 1 jam duk tarik dah sekali putuh tadi. Allah, kawan ni tanya, besar ke? Besar betis ada, besar juga. Kok kedua dengar kawan ni cerita, dia pergi cerita kat orang lain pula, ikan tu jadi besar pohon. Dia orang kita ni tambah, dia tak boleh meriwayatkan hadis. Itulah syaitan Abu Hurairah. Kata dia, Nabi bersabda, apabila si mati dikuburkan, lalu akan datanglah keduanya malaikat hitam legam lagi biru matanya, salah satu di antaranya disebut Munkar dan Nakir, dan yang satu lagi disebut dengan nama Munkar, dan yang satu lagi disebut nama Nakir. Nabi kata bila mana kedua manusia ini dikuburkan oleh berada di alam barzah, di alam kubur, bila mana dikuburkan seseorang itu, akan datanglah 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Seperti mana yang kita tahu dah, dinamakan dengan Munkar dan Nakir ni kerana sejenis makhluk ni, makhluk yang tak mengendahkan orang dan tidak mengingkari dengan perintahnya, maka dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Tak mengendahkan orang ni maksudnya dijadikan watak sebegitu oleh Allah Ta'ala, dia berhadapan dengan sesiapa pun, maka begitulah watak dia. Dia tak ada kira bila mari nak tanya, tengok-tengok dalam kubur tu geng-geng masjid, kawan ni duduk solat tahajud tiap-tiap malam, baca Quran, maka berubah watak dia. Jadi pakcik saya nak tanya lah, kerana pakcik ni orang baik, jadi nak tanya sikit, man rabbuka, jadi rendah. Jadi watak tu berubah kerana orang tu orang baik. Tak begitu. Maksudnya dijadikan serupa yang menyeramkan, suara yang menggelegar, laksana seperti mana petir di saat dia bertanya pada orang, berhadapan dengan sesiapa pun, begitulah watak dia, tak mengendahkan orang. Cuma bezanya orang yang beriman, orang yang baik diberi hidayah oleh Allah untuk menjawab, dan orang yang tak baik tak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menjawab, yang menyebabkan dipukul, seperti mana yang kita tahu tu. Maka dinamakan dengan Munkar Nakir kerana tak berubah watak dia. Kita manusia ni, kalau jenis ada manusia yang garang, gangster macam mana sekalipun, mungkin ada dengan orang-orang tertentu watak dia akan berubah. Kalau dengar dia sembang start lepas pada isyak kat kedai sampai pukul 3 pagi tu, cerita pukul orang je, tengok muka pun rasa takut gerung kerana gangster dia tu. Tapi saat duk sembang pukul orang tu, pukul orang ni sampai pukul 3 pagi duk sembang cerita pukul orang, tahu-tahu bini telefon, tak balik lagi ke? Anjak lagi nak balik. Jadi tak pandang kita tengok gangster dia secara bercakap, nak cerita watak manusia ni, gagal macam mana, backing macam gangster macam mana pun, ada sebahagian dengan orang-orang tertentu berubah watak dia. Gangster orang macam mana, bercakap dengan mak, takkan nak tunjuk gangster juga depan mak dia, mesti berubah watak dia. Jadi Munkar Nakir ni tak ada. Jumpa tok guru ke, penceramah ke, ustaz ke, orang baik soleh macam mana, begitulah watak dia. Dengan rupa yang menyeramkan, suara yang menggelegar di saat dia menyoal. Dan Nabi sifatkan Munkar dan Nakir ni, parah rupa dia ni hitam legam, tak cukup dengan hitam, legam lagi. Kemudian mata ni kebiruan. Mata kebiruan ni bukan nak tunjuk comel. Kita manusia ni kalau mata biru comel lah. Tak, dia nak tunjuk tahap kepanasan. Sebab di dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan mata Munkar dan Nakir ni laksana seperti mana cecair tembaga, logam yang dimasak di atas api itu menggelegak tu sebelum dituang dalam acuan.
Menggelegak seperti itulah tahap kepanasan dia sehingga kebiruan. Kalau lihat pada sifat api ni, merah kuning ni, api ni semua panas lah, tapi merah kuning ni hok kita nak buat masak begitu. Tapi bila tahap api welding tu hok tak di besi siapa boleh tembus apa semua, dia kebiruan. Maksudnya menggelegak mata, muka dan nakir tu laksana seperti mana cecair tembaga dan kala dia pergi kebiruan. Bayanglah makhluk yang akan datang kepada barzah kita, pada alam kubur kita, yang perlu kita imani dalam hal ni kerana kita ni orang Islam, akan berlaku pada setiap orang. Akan datang makhluk yang hitam legam, mata dia seperti itu. Dalam riwayat Tirmizi kata muka dan nakir ni dia mempunyai gigi yang tersusun, laksana seperti mana benteng, satu-satu taring itu sebesar tanduk lembu. Macam mana? Hitam legam, mata menggelegak macam cecair tembaga, gigi yang tersusun laksana seperti pada benteng, satu-satu taring sebesar tanduk lembu. Hidung, telinga, mulut sentiasa keluar api. Ni wajah-wajah disebut sebahagian riwayat dalam riwayat Tirmizi lah. Duk keluar api. Kalau pergi kat kertas tu, Petronas hok menara atas tu biasa keluar api lu, begitulah. Al-Qurtubi menyebut saat dia mendatangi si mati, muka dan nakir ni dia bawa tiang daripada besi, kemudian rambut mengheret ke tanah dan mempunyai kuku yang panjang sehingga boleh mencukir tanah. Agak-agak kalau tak ada teman amalan yang boleh meneman kita ni, boleh jawab kodok. Sangat yang mengerikan keadaan. Bila dia datang, maka Nabi sebut fayuqidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadihi. Ketika mana dia ni datang? Ketika mana ruh seseorang itu dikembalikan pada jasad masing-masing. Kerana kita tahu dalam hadis yang kita baca sebelum ni, Nabi bercerita cara Allah Ta'ala ambil nyawa di kalangan orang yang baik dan ambil nyawa di kalangan orang yang jahat. Di kalangan orang yang baik, malakul maut hanya menyeru kepada si yang nak diambil nyawa tu dengan perkataan ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirah wa ridwanah. Sekarang kamu keluar, kemudian keluarlah kamu menuju keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ini malakul maut hanya seru begitu je, maka ruh seseorang itu akan keluar, terpisah daripada jasad dia. Tak berlaku sentapan, tarikan, tak berlaku, hanya disuruh saja. Bila keluar terpisah nyawa seseorang itu daripada jasad, maka waktu itu akan disambut oleh malaikat yang bidul wujuh, yang putih berseri, laksana seperti mana mentari, ambil nyawa orang ni lalu diangkat naik sehingga ke langit yang pertama dan diarah oleh Allah supaya buka pada pintu setiap langit, kemudian dibawa-bawa sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh. Dan waktu itulah Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang membawa nyawa orang yang baik sampai ke atas ni dengan mengatakan ukutubu kitaba fi anliyin, tuliskanlah segala catatan amalan hamba-hambaku ini di dalam illiyin. Illiyin satu tempat yang disimpan nama-nama orang yang baik, sijil satu tempat yang disimpan nama-nama orang yang jahat. Jadi bila Allah Ta'ala perintah supaya tuliskanlah catatan amalan hamba-Ku yang baik ini di dalam illiyin, lalu waktu itulah Allah memerintahkan kamu wa'iduhu ilal ard, kembalikanlah pula ruh orang ni ke bumi balik, kerana aku ciptakan dia daripada bumi dan suatu hari nanti akan aku keluarkan pula dia daripada bumi untuk dihimpunkan di mahsyar. Maka waktu itulah dikembalikan balik ruh ni kepada jasad seseorang. Sama ada jasad itu jasad yang sama dan dicipta balik oleh Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Tapi ketika itu bila ruh kembali kepada jasad, maka berlakulah kehidupan barzah pada seseorang. Saat kembali itu, maka waktu itu juga fayuqidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadihi, kedua-dua malaikat ni akan datang, akan mari dengan rupa yang seperti kita cerita tadi. Kemudian fayaqulani lahu, Nabi kata kedua-dua ni datang akan bertanya pada si mati. Sebahagian riwayat kata tak ditanya dengan man rabbuka, ditanya dengan soalan kunta kunta ta'bud, apa yang kamu sembah waktu hidup atas dunia dulu. Kalau seseorang itu diberi hidayah oleh Allah,
dia boleh menjawab, maka dia akan menjawab kuntu a'budullah, sesungguhnya aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ditanya dengan man rabbuka, ditanya dengan kunta ta'bud. Tak apalah, tak payah hafal. Dia benda ni dia takut orang kata saya macam mana bahasa Arab pun tak pandai lagi ni. Bukan akhir nak tanya, nak jawab macam mana. Takut tak faham. Tak dijadikan oleh Allah. Bila mana kita dengan amalan yang baik, hidup yang baik, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di saat kematian, maka orang itu akan diberi hidayah untuk menjawab. Untuk menjawab. Sebahagian riwayat kata daripada Abu Daud mengatakan, datang kedua malaikat ini fayakulani lahu, akan bertanya dengan soalan man rabbuka. Sebahagian kata man rabbuka, sebahagian kata kunta ta'bud. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jika seseorang itu boleh menjawab, maka dia akan menjawab dengan Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Maksudnya kehidupan kita ni segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahyang kita saja, semua perbuatan kehidupan kita ni kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita lillahi taala, sedekah kita lillahi taala, sunat kita lillahi taala, semua cari nafkah kita, nikah kahwin kita lillahi taala, lillahi taala. Maka di situ dikira Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi kedua malaikat ini dengan soalan madinuk, apa agama kamu? Maka jika seseorang itu diberi hidayah oleh Allah, lalu dia akan menjawab dinil Islam, agama aku adalah Islam. Islam bukan hanya sekadar di IC saja, tidak. Islam dengan makna menyerah diri pada Allah Ta'ala. Menyerah diri ni maksudnya setiap apa yang diperintah oleh Allah, ketika mana bertembung dengan kepentingan hidup kita, pada waktu itu sekalipun kita akan memilih untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, baru dikira sebagai Islam, dengan makna menyerah diri pada Allah. Ni kita ni. Sebahagian orang yang mungkin ada khija yang penting, dan khija yang penting itu melibatkan urusan kehidupan dia. Tiba-tiba bila mendengar Allahu Akbar, dia tinggal sekejap urusan dunia dia, mari ke masjid, mari ke surau untuk nak sembahyang, laksanakan perintah daripada Allah. Maka di situlah dikira kita menyerah diri pada Allah Ta'ala. Harta kita, kerja letih-letih, simpan duit, simpan harta kita dengan titik peluh kita, melalui jalan yang halal, tak ambil yang orang pun, tak ada yang haram pun. Kita simpan sampai satu tahap banyak duit kita, cukup haul, cukup nisab, Allah Ta'ala suruh ambil sedikit, keluarkan zakat. Maksudnya bagi pada orang melalui jalan zakat. Kita kata duit ni duit kita, kita tak ambil orang pun, dengan usaha titik peluh kita, dan halal bagi kita dan untuk keluarga kita dan milik kita. Tiba-tiba Allah perintah cukup haul, cukup nisab, ambil sedikit, bagi pada orang melalui jalan zakat. Bila bertemu dengan kepentingan kita pada waktu itu, maka kita sebagai orang Islam, kita mengatakan aku menyerah diri pada Allah, walaupun aku menganggap ini adalah harta aku, tapi kita beriktikad harta itu Allah yang bagi dan Allah minta begitu, maka kita serah diri. Allah minta macam tu, ambil sedikit harta kita, keluar zakat, bagi pada orang. Kalau tak kerana perintah Allah Ta'ala bagi, suruh kita buat macam tu, mungkin kita tak bagi. Mungkinlah. Dengan jumlah sekian yang telah ditetapkan. Ni kita nak masuk Ramadan pula. Kadang-kadang kalau duk fikir Ramadan ni, makanan yang ada di dapur rumah kita, kita beli dengan duit yang halal. Makanan pun makanan hak kita. Dan makan minum pula ni keperluan manusia, keperluan hidup manusia. Tiba-tiba sampai di bulan Ramadan, Allah Ta'ala minta supaya puasa pada siang hari, tak boleh nak makan. Kalau kita fikir, mari makan minum keperluan kita dalam hidup manusia. Makanan yang ada di dapur rumah kita pula, hak milik kita, bukan hak ambil orang pun. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah jangan makan pada siang hari, jangan minum pada siang hari. Lalu kita orang yang menyerah diri pada Allah, yang hidup sebagai Islam, kita kata kita tak makan kerana Allah Ta'ala minta begitu, kita serah diri kita pada Allah Ta'ala begitu. Itu nak cerita dalam bentuk dinil Islam. Kita ni orang yang menyerah diri pada Allah. Tidur waktu pagi, hari ni tak apalah subuh lewat, time waktu subuh awal,
Kalau nak kira penting, tidur di suatu benda yang penting dalam hidup kita. Orang tak tidur mana boleh dia. Tapi penting macam mana bertemu dengan kepentingan hidup kita. Kita buat, kita tengah tidur, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun, korbankan waktu tidur kita. Kerana Allah Ta'ala panggil di situ, bertembung dengan kepentingan hidup, dengan panggilan Allah, tapi kita tetap pilih untuk panggilan Allah Ta'ala. Maka dikira kita menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di saat ditanya madinuk, apa agama kamu itu, maka dia akan menjawab dinil Islam. Berapa minit? 5. Betul tak Cang? Apa ya? Baik. Kemudian Nabi kata fayakulani lahu. Kedua-dua malaikat ni akan bertanya lagi dengan pertanyaan mahazar rujul allazi bu'isa fikum. Siapakah lelaki yang diutuskan di kalangan kamu? Sekiranya seorang itu diberi hidayah oleh Allah, dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana mu'minan qala huwa abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siapakah lelaki yang diutuskan di kalangan kamu? Jika seorang itu diberi hidayah oleh Allah, dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Muhammad itu? Kita beriktikad mengatakan Muhammad itu adalah huwa abdullah, dia adalah hamba Allah. Kemudian hamba Allah tu sama macam kita ke hamba Allah ni? Tak, kita mengatakan wa rasuluh, dia merupakan utusan Tuhan. Kalau kita lihat dalam mata-mata hadis, terutamanya dalam bentuk mengucap dua kalimah syahadah sebahagian kitab-kitab sirah, bila mana kita berikrar mengatakan Muhammad, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, kebanyakan dalam matan-matan itu didahului dengan Abdullah. Maksudnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita kata rasul, kita beriktikad dulu bahawasanya Muhammad ini merupakan hamba Allah Ta'ala. Para ulama bahas ini. Kerana apa didahului? Sebelum nak sebut Rasulullah tu, kebanyakan mata-mata disebut dengan abduhu. Al-Quran sendiri pun, ketika mana Allah Ta'ala memperkenalkan peristiwa Isra' baginda, Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi, tak dikatakan bi rasulih. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Di sini dikatakan kita semua ni umat Nabi Muhammad diminta supaya clear dari sudut mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak seperti mana umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebahagian umat Nabi-Nabi yang terdahulu ni, bila mana mereka melihat keajaiban melalui mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasul mereka, saat mereka lihat keajaiban itu berlaku pada Rasul mereka, mereka tidak beriktikad yang bahawa Rasul mereka ini adalah hamba Allah. Bahkan mereka mengatakan dia merupakan anak Allah Ta'ala. Uzair hidup 100 tahun kemudian mati, boleh hidup balik. Lalu penganut mereka mengatakan Uzair ini bukan hamba, Uzair adalah ibnullah, hamba Allah Ta'ala, itu anak Allah Ta'ala. Mereka melihat Nabi Isa AS boleh rawat dan hidup orang mati. Mereka lihat berlaku keajaiban di situ. Lalu mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Rasak tauhid. Kita umat Nabi Muhammad awal-awal lagi disuruh di saat kita nak mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah, didahului dengan perkataan Abdullah. Sama dengan ayat subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Saat Allah Ta'ala nak memperkenalkan peristiwa Isra' baginda tu, Allah Ta'ala clear awal-awal supaya kita yang mengambil tahu tentang keajaiban yang berlaku pada peristiwa Isra' itu. Kerana disebut keajaiban itu kerana Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mengikut adat manusia pada waktu itu memakan masa 40 hari 40 malam untuk pergi saja. Balik pula 40 hari 40 malam pula. Tiba-tiba Nabi kita pergi dengan satu malam dan balik pada malam yang sama. Boleh patah balik pada satu malam dengan jarak 1000 kilometer lebih. Jadi berlaku keajaiban di situ. Di saat Allah Ta'ala nak menceritakan keajaiban itu, Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Maksudnya keajaiban yang berlaku kepada baginda itu supaya kita tidak beriktikad yang bijak, yang ajaib itu dilakukan oleh Rasulullah, melainkan apa yang ajaib, apa yang pelik di situ
balik pada Maha Suci Allah Ta'ala. Dialah yang memperjalankan Nabi SAW, supaya kita beriktikad semua kuasa yang berlaku itu mari daripada Allah, tak mari daripada makhluk-makhluk yang lain. Hatta Rasul sendiri pun maka didahului dengan abdu, hamba Allah Ta'ala. Kita diminta supaya kasih kepada baginda lebih daripada segala-galanya, termasuk diri kita sendiri pun kena lebih pada Rasulullah, baru dikira sebagai betul-betul beriman. Dan setiap amalan berhubung dengan Allah Ta'ala perintah kepada kita, mesti kita buat mengikut Nabi SAW. Kalau tak ikut Nabi, maka tak sah. Kita disuruh berpegang pada Rasulullah sampai ke tahap tu kena kasih kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Tapi di saat kita sakit, kita tak kata, ya Rasulullah, tolong sembuhkan aku ya Rasulullah. Kita tak kata. Dia kata, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Di saat kita nak minta rezeki, kita tak kata, ya Rasulullah, tolonglah murah rezeki aku ni. Kita tak kata. Kita kata, ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Maksud di situ disuruh supaya kita clearkan dari sudut tauhid. Tak menjadi seperti mana umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Tengok benda yang pelik, mukjizat Rasul mereka buat, mereka mengatakan Rasul mereka ni adalah anak Allah. Bila beriktikad Allah Ta'ala ni beranak, habis tauhid, tak ada apa dah. Jadi di situ didahului dengan abdun, hamba Allah, yang sama seperti mana kita ni juga. Dari sudut keaslian sebagai manusia tu, semua yang ada pada kita, semua itu juga ada pada Nabi SAW. Keaslian manusia tu maksudnya kita tak makan lapar, begitu juga lapar itu ada kepada baginda. Bukan kata dia merupakan Rasulullah, Nabi ni tak apa, tak makan pun tak apa, sebab dia kekasih Allah. Allah Ta'ala bagi kenyang. Tak. Dari sudut keaslian manusia itu ada kepada baginda, sama seperti mana kita. Saat diejek, dipelekeh oleh orang, dihina oleh orang, dibuat jahat, dizalimi oleh orang, kita juga timbul perasaan yang sedih bila orang buat begitu kepada kita. Maka sedih itu juga ada kepada baginda di saat diejek oleh pembesar-pembesar Quraisy, terutama peristiwa di Taif, sehingga merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur ada dalam kehidupan kita, mesti kena waktu tidur. Maka tidur itu juga ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi merupakan abdun, hamba sama seperti mana kita dari sudut keaslian manusia. Tapi adakah darjat dia ni sama juga macam kita? Kita kata tak, kerana dia merupakan Rasulullah wa rasulihi, utusan Tuhan dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah di sebahagian lafaz dalam syahadah itu disebut sebagai wa anna Muhammadan abduhu, kemudian wa rasulih. Maka orang yang ditanya, di saat ditanya oleh Munkar dan Nakir ni, siapakah lelaki yang diutuskan di kalangan kamu, maka dia akan menjawab dengan jawapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Muhammad itu? Maka dia mengatakan huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan dia juga adalah rasul, utusan Tuhan. Lalu aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad merupakan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang ni jawab begitu, maka di saat itu Nabi kata, malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, sedemikianlah aku mengetahui apa yang kamu jawab. Maka waktu itulah Nabi kata akan datang seruan daripada langit, bagi tahu kepada Munkar dan Nakir dengan seruan, qad sadaqa abdi, sesungguhnya apa yang dijawab oleh hamba-Ku ini adalah benar. Allah Ta'ala bagi tahu kata benar, hamba aku jawab. Maka sekarang kamu wahai Munkar dan Nakir, fafshiruhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Sekarang kamu hamparkanlah pada barzah seseorang hamba-Ku ini, iaitu hamparan daripada syurga, pakaikanlah dia daripada pakaian syurga, kemudian bukalah pintu, salah satu pintu syurga ke saluran kubur dia. Di situ waktu tu dia dapat menghidu bau dan keharumannya. Kemudian di saat itu juga diperintah oleh Allah kepada tanah, summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'in, akan diperintah kepada tanah supaya luaskanlah kubur orang ni, kerana dia ni boleh jawab semua. Diluaskan kubur sehingga sampai 70 hasta persegi. Sebahagian riwayat kata diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Hakikat 70 hasta ke sejauh mata memandang, hakikat kubur orang yang beriman ini akan diluaskan oleh Allah. Kehidupan yang menghijau, sebahagian ulama kata
kehidupan yang menghijau juga sama seperti mana permukaan bumi, dengan hamparan daripada syurga dipakai dengan pakaian syurga. Maka di situlah sebahagian hadis Nabi kata kubur-kubur seseorang itu dia boleh menjadi taman syurga bagi seseorang, dan kubur-kubur ni juga boleh menjadi gelung neraka kepada seseorang. Maka di saat itu bila diberi kesemua nikmat tentang kubur itu, maka Munkar dan Nakir akan menyeru kepada si mati dengan perkataan 6. Tidurlah kamu kanaumatil arus, laksana seperti mana naumatil arus ni seperti mana mana pengantin, mana pengantin, macam mana lupa habis tak ingat dah, berlama dah kahwin. Tapi kak, kita tahulah seseorang di kalangan kita ni ada satu hari kita jadi raja sehari, dan waktu tu perasaan bahagia melambung macam-macam. Maka begitulah bagi si mati di saat diberi kesemua nikmat oleh Allah Ta'ala pada kubur dia menjadi taman syurga, disuruh supaya hiduplah kamu di barzah ini dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka duduklah dia dalam keadaan rasa bahagia sehingga berlakunya hari kebangkitan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk termasuk di kalangan golongan yang kita baca ni. Jadi belakang hadis ni Nabi bercerita tentang orang munafik pula macam mana disoal oleh Munkar dan Nakir. Ya, mungkin kita akan sambung pada kuliah akan datang, ataupun masuk pada hadis yang seterusnya lah. Sebab geng-geng munafik tu ikut dia lah, kita nak tahu hak kita je. Jadi hak kita ni gini lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan, insyaAllah. Wallahu a'lam.